Banyak antara dari kita, sama ada orang yang dekat dengan kita, yang kita kenal, kawan-kawan kita yang dalam keadaan PKP sekarang ni, pandemik ni, banyak yang kita nampak orang tertekan. Macam-macam tekanan. Ada yang hilang kerja, hilang rumah, hilang family, disebabkan tak boleh bekerja, tak boleh jalani hidup seperti biasa. Dan masalah tekanan perasaan atau sakit jiwa ni, dia bukan benda yang main-main, guys. Dia bukan benda yang kita boleh kata macam kalau kita tak kena, okay fine, kita boleh dia kata alah, ngada-ngada je dia orang ni, baru ada masalah sikit je dah tak boleh nak handle, tak ada iman lah, salahkan orang tu sebab tak mendekati diri dengan Tuhan lah. Macam-macam. Orang akan cakap bersabarlah. Kau kena banyak bersabar. Bersabar ni separuh daripada iman. Orang cakap tu. Tapi bagi orang-orang yang melalui keadaan ni, situasi ni, benda-benda macam tu tak membantu, guys. Tak membantu. Apa yang diorang perlukan adalah untuk suara diorang dapat didengar. Kadang-kadang, guys, kalau kita berkongsi masalah, contoh kalau kata Tok Ayah ada masalah, Tok Ayah cari seseorang untuk Tok Ayah ceritakan masalah Tok Ayah, dia tak dapat membantu pun tak apa, guys, tapi dia boleh mendengar. Kalau orang sakit jiwa, ada tekanan perasaan, depression ke apa ke, dia orang pergi jumpa psikiatris untuk bercerita, untuk mendengar cerita dia orang, keluhan dia orang. Apa yang kita perlukan hanyalah telinga aja, untuk mendengar, duduk dan mendengar. Dengan cara macam ni, sedikit sebanyak dapat mengurangkan tekanan dia orang, dapat mengurangkan perasaan depresi dia orang ni. Jadi itulah tujuannya Tok Ayah buat live hari ni. Buat live hari ni sebab Tok Ayah tengok ada banyak berita-berita dekat media sosial yang keluar tentang masalah ini. Ada yang sampai ke level nak bunuh diri, nak terjun bangunan. Baru-baru ni Tok Ayah ada tengok, baru-baru semalam ke kemarin, Tok Ayah tengok dalam berita kisah seorang bapa yang dia kurung anak dia dan juga isteri dia dalam rumah. Dia pasang padlock, kunci dari dalam sebab tak ada kerja. Sebab dia rasa tak mampu untuk menanggung keluarga dia. Dia mula tertekan, dia mula bertindak di luar daripada jangkauan fikiran dia. Kurung anak dan isteri dalam rumah bersama dengan dia, dan kunci tak tahu pergi mana. Kalau ikut cerita tu, maknanya anak dia ni dan isteri dia ni tak makan daripada pagi. Daripada pagi tak makan lah. So jiran-jiran pun ada cerita apa semua. So ini kenapa benda macam ni berlaku? Kenapa benda macam ni berlaku? Ya, kita nampak kata, oh, benda ni berlaku sebabkan dia hilang pekerjaan, dia tak boleh nak tanggung family dia, maka dia bertindak macam tu. Itu yang kita nampak. Itu yang kita nampak. Tapi sebenarnya, sekiranya benda ini berlaku, hilang kerja apa semua, tak ada pekerjaan, tak ada pendapatan, tapi jika dia dapat untuk berkongsi, meluahkan rasa dia yang dia terpendam, Tok Ayah rasa, Tok Ayah yakin benda-benda seperti apa yang dia buat ni, kurung anak, isteri ni, tak akan berlaku. Okey, ini Tok Ayah nak baca ada seorang ada PM Tok Ayah, okay, tapi dia suruh hide profile dia.
Dia pun tak nak ni lah, maknanya dia tak dedahkan. Jadi Tok Ayah bagi nama samaran je, Jihan. So Jihan ni, dia Tok Ayah baca, korang cuba dengar keluhan dia. Ya. Okey, Assalamualaikum Tok Ayah. Saya suri rumah sepenuh masa. Ada 5 orang anak. Alhamdulillah, rezeki Allah bagi. Nak cakap pasal sakit mental ni, depresi time PKP ni, hanya Allah yang tahu. Nak luah pun berat. Sagi orang kata sengaja nak raih simpati orang. Nak buat duit senanglah. Nak scam lah. Saya meluah sebab nak lepaskan apa yang saya rasa. Suami sejak PKP 1.0 lagi dah kena retrench kerja. Hotel lain, biasalah. Macam-macam kami usaha nak boleh bagi makan anak-anak. Allah duga suami kena stroke. Doktor cakap sebab tekanan banyak fikir. Itu pun macam-macam saya usaha nak bagi perbaik sakit suami. Alhamdulillah, slowly recovering. Mujur dia ni ada skill handiwork, plumbing, aircon, servicing. Bolehlah nak cari makan sikit-sikit dalam keadaan dia belum full recover tu. Buka lah company kecil-kecil. Tiba-tiba lockdown pula. Nak pergi buat kerja tak boleh. Tak ada surat. Apply MITI tak lepas pasal tak ada recommendation daripada kementerian lah. Apalah. So kami nak makan apa? Bantuan kerajaan tak boleh dapat sebab ada company sendiri. Company ciput, bukan enterprise. So memang tak layak lah nak dapat apa-apa bantuan kerajaan bodoh tu bagi. Aisina pun dah last bulan ni. Lepas ni kami nak makan apa? Stres Tok Ayah. Kami tak makan tak apa, tapi anak-anak, suami tanggung mak dia lagi. Saya tak minta simpati, cuma nak luah. Saya kena kuat untuk suami. Kalau saya rebah, suami lagi stres dan sakit balik stroke. Nak minta tolong siapa? Family pun bukan orang senang. Tolong doakan saya kuat. Saya takut, saya tak kuat untuk suami dan anak-anak. Doakan saya Tok Ayah. Thank you sebab sudi membaca luahan saya. Tak ada tempat nak mengadu selain Allah. Takut sagi setan saya pergi minum racun pula. Tolong hide nama Facebook saya sebab tak mau orang terdekat dan suami terbaca. Thank you Tok Ayah. Ni dia hantar kat Tok Ayah. Dia kata lepas tu saya cuma nak share, bukan untuk minta bantuan ke apa ke, sekadar meluah apa yang terpendam. Saya cuma minta doakan saya tu kuat dan tak hilang arah. Dia minta kita untuk sama-sama berdoa, doakan dia. Sedih bro. Kami ni tahap terdesak sampai nak jual rumah dah Tok Ayah. Memang terpaksalah jual. Tapi dalam keadaan lockdown ni, orang nak datang tengok rumah pun tak boleh. Stres sungguh. Rasa nak hantuk-hantuk kepala je kat batu. So apa pandangan kau orang tentang isu ni? Tok Ayah rasa ni bukan seorang. Dia bukan dia seorang aja. Ramai lagi orang-orang yang macam dia dekat luar sana. Terdesak.
tak ada duit, tak ada kerja. Semoga Jihan dapat untuk bertahan kuat. InsyaAllah Tok Ayah akan doakan. Sekiranya Jihan menonton, Tok Ayah nak beritahu yang be strong, kena kuat, kena boleh. Benda ni akan habis, benda ni akan settle. Ini dugaan dan insyaAllah selepas ribut pasti akan ada cahaya akan menerangi hidup kita. Kita tengok macam tu aja. Ribut berlaku, apa berlaku selepas ribut? PKP ni Tok Ayah rasa dia akan habis walaupun mungkin kita tak tahu bila, mungkin lambat lagi, mungkin selepas semua orang dah divaksin semua dah, mungkin benda ni boleh dibuka balik, semua boleh kembali ke asal. Tapi dalam masa itu kita kena kuat. Jadi Jihan, kebanyakan orang pun ada melalui apa yang Jihan rasa. Jadi Jihan jangan rasa seolah-olah Jihan seorang saja yang tanggung benda ni, yang sedang berdepan dengan benda ni. Jadi korang kalau ada apa-apa yang korang boleh share, yang korang boleh komen kat sini. So mata masih rabun, tak nampak, jadi kena tukar. Okey, ini pendapat daripada Firdaus Putra. Nak luahkan perasaan pun kena hati-hati. Nak pilih rakan untuk berkongsi pun kena betul. Kalau tak, habis dijaja, ceruk. Jadi bahan lawak. Lagilah tekanan jadi. Ini attitude. Ini salah satu attitude bila kita berdepan dengan orang-orang macam ni. Kadang-kadang kenapa orang-orang yang tertekan tak nak bercerita, tak nak berkongsi cerita dengan orang sebab benda-benda macam ni lah guys. Sebab dia orang takut bila dia bercerita nanti orang tu akan sampaikan. Kita ni yang mendengar, hati kena ikhlas, kena betul-betul open dan ikhlas untuk mendengar. Bukan nak cari bukan nak cari bahan, nak cari point, nak bahan orang. Nak cari orang yang betul-betul untuk bercerita. Maknanya saya setuju jugalah apa yang Firdaus kata tu. Maknanya kadang-kadang kita tak kenal siapa yang kita cerita, dan kita kena kenal dulu siapa orang yang kita nak cerita tu, supaya dia tak memanjangkan benda ni dan memburukkan lagi keadaan. Mungkin bagi orang yang tak pernah melalui benda ni, dia tak rasa guys. Dia tak rasa. Tok Ayah tak malu untuk mengaku bahawa Tok Ayah pernah melalui. Sebab tu Tok Ayah sikit sebanyak tahu keadaan orang macam ni. Sebab Tok Ayah sendiri pernah melalui pengalaman ini. Ni orang kata biasa waktu muda-muda, kita muda. Tapi bukan soal PKP ini atau pandemik ini. Tapi ketika kita muda, kita nak menjadi dewasa, kita akan melalui satu proses hidup yang sangat chaos, caca merbah, tough, hidup yang tough, yang kita kena harungi benda tu. Dan ini secara tak langsung dia akan membuatkan jiwa kita sakit. Kita akan dilanda tekanan perasaan. Waktu muda biasalah, kita muda. Bila kita muda, kita biasa ada benda yang kita nak achieve dalam hidup. Dan kadang-kadang benda yang kita nak achieve itu terlalu besar hingga membuatkan kita rasa kecewa kerana kita gagal untuk mencapai, untuk kita dapat benda tu. Dan secara tak langsung dia akan merosakkan perasaan kita dan jiwa kita jadi sakit. Ini yang Tok Ayah tempuh. Macam mana keadaan itu dengan kesusahan untuk survive itu. Jiwa sunyi, kosong dan sunyi, rasa macam disebabkan semua benda ni. Tapi ingat, kalau orang kata hang jadi macam tu sebab tak ingat Allah, tak ingat Tuhan. Memang macam tu. Cuba hang ingat Tuhan. Demi Allah, Tok Ayah ingat Tuhan.
Tapi buat benda macam tu bukan buat dengan rasa tak bersalah. Rasa bersalah, tapi nak buat macam mana? Nak tak nak, terpaksa buat benda macam tu. Walaupun tahu kata benda tu salah dan benda tu berdosa, tak boleh buat. Tapi ketika dan saat tu, kita akan bertindak untuk buat apa saja yang kita rasa perlu untuk kita buat. Hidup dalam kesunyian. Bila benda-benda macam ni berlaku, bila kita kewangan, masalah kewangan apa semua ni, masalah tempat tinggal, secara tak langsung dia terkait, bersambung pula dengan kita punya mental illness kita tu. Dia akan berkait dengan rasa sunyi, guys. Sunyi. Kita rasa sunyi, kita rasa tak ada siapa faham kita, tak ada orang care dengan kita. Kita rasa kita tak berguna. Kita rasa kecil sekecil-kecilnya. Dan bila saat ni sampai, bila perasaan tu sampai pada ketika tu, itu yang orang sanggup buat benda yang di luar jangkauan fikiran kita. Seperti bunuh diri. Kita mulalah fikir nak naik atas bumbung, nak terjun, nak tamatkan hidup kita, supaya kita tak sanggup lagi nak tanggung benda ni. Sebab dia terlalu berat untuk kita tanggung. Kita tak boleh nak carry lagi. Kita tak boleh nak carry lagi, kita akan buat lah. Sebab kita rasa waktu tu yang itulah jalan terbaik untuk kita settle benda ni. Sakit, guys. Sakit. Kau orang tak rasa, kau orang tak tahu. Sakit jiwa ni bukan macam sakit kau luka. Kau luka, kau patah ke, boleh balut, boleh tampal. Sakit yang lain. Kita mula start untuk cederakan diri kita. Sebab dengan kesakitan fizikal tu, kesakitan fizikal yang kita sakitkan diri kita tu, secara tak langsung dia akan release. Dia akan kurangkan tekanan tu. Kita akan rasa macam lega sikit. Kita boleh tidur. Kita boleh tidur. Sebab tu kebanyakan orang terkena perasaan ni, dia sangat senang untuk cederakan diri dia. Dia bukan saja-saja happy-happy, suka-suka nak toreh tangan, nak antuk kepala ke dinding ke, nak cederakan diri dia. Tak. Sebab itu aja yang buatkan dia boleh rasa relax sikit selepas tu. Sebab segala energinya semua fokus pada kesakitan fizikal tu. Jadi kurang sikit sakit yang dekat dalam tu. Orang yang pernah rasa lalui tempoh ni, dia akan faham apa yang Tok Ayah tengah kongsikan ni. Dan Tok Ayah kongsikan benda ni adalah untuk korang semua yang tengah lalui benda ni sekarang, masa PKP ni. Lalui benda yang apa yang Tok Ayah ceritakan tadi tu. Supaya korang tahu bahawa, sebab waktu tu Tok Ayah tak nampak pun. Tok Ayah tak nampak pun masa depan, maknanya tak nampak pun benda, tak boleh nak pergi dah. Dah tak ada jalan. Tapi alhamdulillah, sebab time tu juga Tok Ayah ada buat teater, memang tengah buat teater ke apa. So dengan buat teater itu, secara tak langsung kesakitan tu Tok Ayah lepaskan melalui teater, melalui pementasan, melalui skrip-skrip yang ditulis. Itu secara tak langsung dia akan buatkan Tok Ayah rasa alive balik. Sebab berkongsi, melalui proses perkongsian tu, dia mengurangkan rasa tu. Jadi Tok Ayah cerita ni kepada korang yang tengah lalui benda ini, ketahuilah, dalam hidup kita tu dia ada konflik-konflik, dia ada benda-benda yang ini. Kita go through that process. Sebab di hujung jalan tu pasti ada cahaya. Di hujung jalan pasti ada cahaya. Jangan padamkan cahaya yang kat depan tu. Let it bright. Bagi dia terus menyala, menerang kat depan tu. Walaupun cahaya tu tak sampai kat kita, you wait
and you just go walk through the line sampai lah kita ke cahaya tu. Hilang cahaya tu habis guys. Orang yang bunuh diri apa semua ni sebab cahaya tu dah tak ada lagi dah. Cahaya kat depan tu tak ada lagi dah. It's gone. Jangan sampai hilang. Terus ada harapan. Harapan kena sentiasa ada. Jangan putus harapan. Putus harapan habis guys. Sama-sama lah mengharapkan yang PKP ni akan cepat habis. Dan pihak pemerintah pun cepat-cepatlah settlekan isu-isu PKP ni, darurat and everything ni. Harap diselesaikan dengan segera sebab bagi Tok Ayah, rakyat sekarang ni tengah sengsara, tengah teruk. Bukan sikit. Semalam juga Tok Ayah dengar berita kadar pengangguran naik lagi kan. 8%. Lebih banyak orang menganggur dari sebelum ni. Lebih banyak orang hilang pekerjaan. Kita tahu bahawa kerajaan buat benda ni sebab nak kekang COVID ni, nak bagi kita semua okey, tapi at the same time kena fikirkan juga keadaan rakyat sekarang yang tak boleh bekerja, yang teruk, yang ada bunuh diri, yang tahu susah benda ni sebab dia sangat complicated. Benda ni nak buka nanti kes naik, tutup nanti orang akan jadi macam ni. Cari satu mekanisme lain, cari apa-apa mekanisme supaya dia orang boleh kerja dengan SOP, dengan betul, cara kerja yang betul, yang lebih sistematik, pengurusan tempat kerja yang lebih sistematik. Sementara nak tunggu semua orang dapat ambil vaksin ni. So Tok Ayah rasa benda-benda yang macam ni harus didahulukan lah. Sebab kalau tak ada rakyat, tak ada kerajaan, tak ada pemimpin. Kena aware tentang masalah-masalah rakyat juga. Kita tak nak jadi sebuah negara yang gagal lah. Kita tak nak negara kita gagal dalam menangani benda ni. Okey, itu sajalah live untuk hari ni, untuk kita discuss tentang bukan discuss pun, lebih pada one way saja yang Tok Ayah kongsi dengan korang tentang isu sakit mental ni. Jadi Tok Ayah harap pada korang semua lepas ni cuba untuk lihat kiri kanan kita, cari kawan-kawan yang dekat dengan kita. Kalau dia ada masalah, kita bantu dia orang, kita tolong dia orang. Dan kalau ada kawan-kawan minta pertolongan kita cubalah untuk bantu, untuk tolong dia orang. Kalau dia orang nak bercerita, kalau kita tak ada duit nak tolong dia orang, cukuplah untuk kita dengar cerita dia orang, masalah yang dia orang hadapi. Bagi dia orang cerita, bagi dia orang luahkan, bagi bahu kita untuk dia orang menangis dekat bahu kita. Inilah masanya untuk kita bersama-sama untuk jaga. Kalau betul kita kata kita jaga kita, so let's do this. Buka telinga kita, dengar masalah orang lain juga. Okay guys, itu saja. Terima kasih kerana menonton live Tok Ayah ni. Tok Ayah pun tak ada banyak benda nak cakap, korang pun tak ada nak tanya balik ke nak share cerita korang. So setakat ni saja. Kita jumpa lagi insya-Allah untuk tajuk-tajuk lain yang Tok Ayah rasakan. Dan korang juga boleh untuk PM Tok Ayah ataupun yang mana friend dengan Tok Ayah tu, korang boleh saja message Tok Ayah untuk bagi pandangan ataupun cadangan tajuk-tajuk untuk kita discuss lepas ni, untuk kita kongsi lepas ni. Apa-apa pandangan dan cadangan korang, Tok Ayah amat hargai. Okay guys, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.